Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, pada kuliah kali ini saya ingin menyebut berkaitan dengan masalah Ramadan dan puasa, dan ada yang berkaitan dengan ibadah puasa atau saum sebagai persediaan kita untuk menghadapi Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Bila sebut dengan Ramadan, ada satu nama dia tazkirah. Maka bagi saya tazkirah Ramadan itu perlu diadakan sebelum Ramadan, dan perlu juga diadakan semasa Ramadan. Kenapa? Kerana bila diadakan tazkirah Ramadan pada bulan Ramadan sahaja, sebelum tu tidak ada tazkirah atau peringatan berkaitan dengan Ramadan, banyak antara kita yang tak bersedia. Jadi apa yang kita nak sebut di sini berkaitan dengan Ramadan itu, walau sekarang ini kita berada pada awal Rajab, dan di sana ada Nabi pernah sebut berkaitan dengan kaitan antara Ramadan dengan Rajab. Bila masuk Rajab saja, maka Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dia ada kaitan. Bila ada kaitan, bila masuk dalam bulan Rajab saja, sebutan tentang Ramadan perlu. Kenapa? Kerana supaya dapat kita bersedia, dan insya-Allah kita akan sebut nanti apa persediaan yang kita perlu buat sebelum kita menghadapi saat-saat kemuncak ibadat yang perlu kita tonjolkan dalam bulan Ramadan nanti. Pertama sekali apa yang kita nak kongsi di sini iaitu berkaitan dengan perkataan Ramadan. Perkataan Ramadan jangan disalah sebut. Dia asal perkataan tu ada 3 huruf, ra, mim, dad. Ra, mim, dad. Ramad maksudnya apa? Syiddatul hab, bersangatan panas. Ramadan, satu bulan yang Allah Ta'ala tetapkan ke atas kita supaya kita hargainya secara bersungguh seperti yang Allah Ta'ala kehendaki. Baik, dalil yang mengatakan kalimah Ramadan ini dalam Quran, sehingga kan ulama kata hebatnya Ramadan ini kerana bulan ini disebut dalam Quran. Bulan ini yang kata Ramadan ini disebut dalam Quran. Sedangkan bulan-bulan yang lain, tuan-tuan perempuan cuba tengok dalam Quran dan cuba cari nama-nama bulan selain daripada Ramadan yang duduk dalam Quran. Dan yang duduk dalam Quran ini Allah Ta'ala sebut terang-terang perkataan Ramadan dan surah Al-Baqarah ayat 185. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya bulan Ramadan ini Allah Ta'ala turunkan padanya Al-Quran. Dia ada kaitan pula penurunan Quran dalam bulan Ramadan, dia ada sejarah dia. Dan semua kita faham bahawasanya Quran dia tidak turun secara sekaligus, bahkan dia turun beransur-ansur. Yang dikatakan turun pada bulan Ramadan ini macam mana? Dia turun macam mana? Ini perbahasan lain. Yang kita nak sebut di sini berkaitan dengan nama Ramadan itu. Dan tujuan Quran turun ini hudal linnas, membawa petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan terang kepada umat manusia mana benar mana salah.
Mana perlu kita ikut, mana perlu kita jauh. Ini tujuan Quran diturunkan. Baik. Apabila masuknya Ramadan, sama ada dalam media cetak atau sebutan atau bena-bena ataupun apa-apa bentuk iklan, kita akan nampak beberapa perkataan yang salah hijau. Bila sebut Ramadan, ialah dia sebut dalam bahasa Arab Ramadan. Bila kita nak tulis Arab atau tulis Jawi, lebih kurang dah macam tu. Tapi bila kita tulis dalam Rumi kita ni, bahasa kita Rumi ni, dia ejaan dia tak menentu. Ada yang tulis Ramadan, Ramadan, D-A-N, Ramadan. Kat ujung tu Rama tu sama lah, tapi kat belakang tu dan jadi Ramadan ni dia, kalau kita tulis harap lah pula, dia jadi apa? Ra, mim, dal. Bila Ramadan, Ramat ingat dia ada makna lain, dia tak jadi dah ramat yang kita kata bersangatan panas. Dia apa maksud bersangatan panas tu? Dia ulama mentafsirkan perkataan ramat bersangatan panas, maksudnya apa? Allah Ta'ala ampun dosa, pengampunan dosa. Maksudnya Allah Ta'ala hapus, Allah Ta'ala padamkan dosa. Ini dia punya simbolik ramat ataupun Ramadan. Dan kita tak boleh berhujah bahawasanya Ramadan itu kenapa? Kerana dia pada bulan yang panas. Tak mesti. Kadang-kadang dia berubah tahun Ramadan, tetapi dia main musim sejuk. Tak boleh kita kata Ramadan panas, hujan tak turun. Pasal apa? Ni pengalaman saya masa saya duduk di Syria tahun 91. Tahun 91 saya di Syria, bulan Ramadan, tengah-tengah dok puasa, salji tinggi-tinggi lutut. Turun salji, bahkan dia jadi banjir salji. Salji menempah dan setengah-setengah tempat pula sampai tinggi paha. Sejuk kami, tak panas pun, sejuk, bahkan sejuk terlampau. Jadi artinya apa? Yang kata Ramad artinya pembakaran ataupun penghapusan kepada dosa dengan syarat-syarat. Ada orang yang masuk Ramadan dosa tak terampun juga. Dia siapa pula yang dosa dia Allah Ta'ala sudi nak ampun? Kan? Jadi semua kita nak kena tahu. Sekarang ni perkataan Ramad, Ramadan. Ramad tu maksudnya apa? Dalam bahasa Arab, Allahu Akbar. Tuan-tuan, kadalah kamus Arab, kamus Inggeris tak jumpa, kamus Melayu Jawa lagi tak jumpa. Dia kira maunya Arab punya. Dah Arab saja Ramad, Ra, Mim, Dal. Tuan-tuan akan jumpa maksud Ramad artinya celaka. Salam Ramadan, Allahu Akbar. Salam bagus dah. Ramad tu pula celaka. Celaka atau binasa atau sakit mata, penyakit sakit mata. Dia sakit mata, ni penyakit dia kena berkaitan dengan mata. Bahasa Arab dia kata peramat. Ini nak tulis kena bagi betul. Itu macam mana Ustaz nak ejar ni? Kalau dot dia ada istilah dia DH, kan, DH, Ramadan. Dia tak boleh tulis DAN, dia jadi ramat celaka, binasa ataupun sakit mata. Salam Ramadan, salam bagus dah, sejahtera. Sakit mata sejahtera kat mana? Siapa mau sakit mata? Siapa pun tak mau. Dia tahu aku tak kena sakit mata lah, aku tak mau sungguh lah, aku nak sangat. Itu orang tak betul dia cakap macam tu. Jadi biasanya bila kaitan dengan Ramadan ini, dia akan bunyi juga jenis salam, ucapan salam dan sebagainya. Kalimat tu nak kena bagi betul itu dulu. Ramadan, bukan bahkan Ramadan. Begitu. Baik. Itu satu hal. Kita dah sebut dah. Bukan Ramadan, bahkan Ramadan. Kemudian pula ada yang tulis pula Ramazan. Dia bukan Ramadan tapi Ramazan. Kalau Ramazan ni Ramaz, Zai, Ra, Mim, Zai, Ramaz. Apa maksud Ramaz?
Orang buat cucuk Ustaz, ramah. Yang tu bahasa kita. Ramah. Ni ramaz. Ramaz maksudnya apa? Tunjuk atau bagi isyarat ataupun isi. Ambil sesuatu kita isikan pada satu bekas. Perbuatan mengisi itu nama dia ramaz dalam bahasa Arab. Ni macam mana ni kita nak sebut Ramazan? Apa ni dok kira apa isi, bagi isyarat, tunjuk dan sebagainya? Kan? Tak kena dah kat situ. Tuan-tuan kena ingat sebutan tu bila kita duk ucap, kan? Jadi seolah macam kita nak dia Allah Ta'ala sudi untuk mengampun atau menghapuskan dosa kita bila kerap kita duk sebut Ramadan, sonok dengan kedatangan Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan ni kita dah sebut berapa kali kalimah Ramadan, sebut tepat. Dan tujuan Ramadan itu untuk orang Islam supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa, dia ampunkan dosa kita bila kita dah sebut tepat tu. Tapi kalau sebut tak tepat, kan, elok-elok dekat nak raya sakit mata. Duduk sebut Ramadan tu banyak sangat. Ramadan bengkak. Ramadan mai belah ni pula bengkak. Begitu. Siapa pun tak tahu. Kata kau puasa sihat, siapa aku sakit mata ni? Jangan sebut tak betul. Ramazan tak kena juga. Ada agak tulis DZ. Dia istilah DZ ni zal. Kalau zal, saya cari-cari dalam kamus tak jumpa kalimah ra mim zal. Macam dal tu, dal tapi ada titik tu, zal. Ramaz. Kan? Macam mana boleh tahu kata dia nak sebut ramaz? Dah ada hijab R-A-M-A-D-Z. Macam orang hijab Zulhijjah, kan, bulan Zulhijjah. DZ tu artinya apa? Zal. Yang sebetulnya DH. Barulah dia jadi Ramadan. Itu segi hijab. Segi sebut serupa tu juga. Kadang-kadang dia tulis betul. Sebut tu tak betul. Tuan tulis tengok DH betul. Bang sebut Ramadan. Dia jadi macam tak terus. Ramadan. Kan? Yang kita bimbang tu apa tuan-tuan? Kan? Pertama tadi sebutan tu dia jadi doa. Doa ni tak nanti kita angkat tangan. Doa. Yang kita berucap pun tambah-tambah bulan Ramadan ni. Setiap masa ulama kata setiap masa doa mustajab. Jadi kalimah tu baru satu kita buat contoh. Yang lain-lain lagi kita pun dah habaq dah, kita kata ibu bapa nak cakap hati-hati dengan anak-anak. Cakap saya bukan doa. Doa lagilah nak kena berhati-hati. Cakap pun nak kena hati-hati. Sebab apa? Percakapan ibu bapa tu doa. Kan? Dalam bulan puasa pula, dalam bulan Ramadan pula. Cakap kasar-kasar, maki hamun, marah ke anak dia maki anak dia. Bulan puasa ni. Kan? Sepanjang bulan Ramadan adalah mustajab, hati-hati. Kan? Dasar kepada hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ada 3 doa yang Allah Ta'ala tak tolak. Salasu da'awatin la turad. Ada 3 jenis doa Allah Ta'ala tak tolak dalam hadis ni. Tapi kalau kita campur-campur dengan hadis yang lain, banyak lagi doa-doa yang Allah Ta'ala tak tolak. Da'watul walid, doa seorang ayah Allah Ta'ala tak tolak. Doa si ayah mustajab. Maksud si ayah tu sekali dengan ibu lah, ibu bapa lah. Wa da'watus saim, dan doa orang yang berpuasa mustajab. Kan? Kita ada puasa, kita sebutlah bagi elok Ramadan tu contoh ringkas. Banyak lagi lah isu-isu yang lain yang kita duk berucap dalam bulan Ramadan ni. Hati-hati. Kan? Semangat kami ni. Semangat pun hati-hati, ni bulan Ramadan. Kan? Dia begitu. Yang ketiga, wada'watul musafir, doa orang yang berjalan jauh. Musafir, orang yang berjalan yang diharuskan jamak qasar. Baik. Dalam hadis yang lain Abu Sa'id Al-Khudri, sabda Nabi, inna Allah tabaraka wa ta'ala utaqa fi kulli yaumin wa layliyah. Kan? Atau dalam riwayat yang lain dia kata wa laylah,
dalam sehari semalam ni Allah Subhanahu wa taala ada masa membebaskan ahli-ahli neraka, kan? Siang walaupun malam, yakni fi Ramadan, iaitu dalam bulan Ramadan. Wa inna likulli muslim fi kulli yawmin wa laylah da'watun mustajabah. Orang Islam, tak kira lelaki atau perempuan, sehari semalam ni doa dia mustajab dalam bulan Ramadan. Maka sebutlah elok-elok Ramadan, jangan Ramadan, Ramazan, Ramadan, kan? Buat lembut ke, buat kasar ke, zai ke, zal ke, jangan. Itu satu. Yang kita bimbang pasal apa? Tak angkat tangan pun dia jadi doa. Kan? Yang kedua ni, yang kita bimbang ni tuan-tuan, yang kita bimbang ni apa? Iaitu sebutan Ramadan adalah wajib tatkala kita niat puasa. Sebutan tu. Kalau tak sebut Ramadan, masa kita niat puasa, tak sebut, sah tak? Tak sah. Esok nak puasa, malam ni kita sebut saja aku puasa, tak sebut Ramadan, tak sah. Dia kena sebut Ramadan. Tu kalau dia sebut Ramadan, tak sah juga, pasal tak betul. Itu yang kita sebut pada awal tu. Apa kepentingan ni ustaz duk sebut sangat Ramazan, Ramadan ni? Itu isu kecil. Isu kecil apa? Bila kita niat puasa, wajib sebut kalimah Ramadan. Tak boleh Ramadan, Ramazan. Sampai ujung lidah pun nampak ada kata zan. Zan kat mana? Dad. Ramadan bunyi penuh. Niat puasa yang lengkap, niat puasa yang lengkap berbunyi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Niat yang paling lengkap. Ustaz, apa duk tokok tambah? Ni kita kata yang paling lengkap. Yang kita duk buat tu tidak lengkap. Yang tu saja. Saya tak pernah orang duk sebut imanan wa ihtisaban. Maka tuan-tuan boleh rujuk, boleh rujuk dalam fiqhul ibadat, dalam apa ibadatul Islam. Ni semua rujukan ni tuan-tuan boleh dapat dalam ni. Saya rasa ada, pakat duk ada dah. Duk simpan, lepas tu hilang ambil pula. Ni persediaan Ramadan ni. Begitu. Bodoh kata ada, tak payah, ada lah, apa baziang beli banyak. Ini kita nak bersedia ni. Senang nak tengok tajuk ke tajuk ni apa kita nak kena buat apa semua. Oh, ini tak boleh rupanya. Aku dah puasa 5 hari aku duk buat ni. Kita tak tahu. Padahal duduk sini dah, kita dah habaq dah ni yang kata batal puasa tu apa. Dan niat yang lengkap pun ada di sini. Dalam buku kita ni yang tajuknya Ihya Ramadan. Dan serengkas niat paling kurang, kata tak maulah panjang ustaz ni kira kalau saya sebut ni kalau saya sebut sah, tak mau yang panjang-panjang ustaz, iaitu nawaitu shauma Ramadan kena juga sebut. Ni ustaz, kalau saya kata shauma Ramadan, tak sebut nawaitu, tak niat langsung perkataan nawaitu, mana boleh aku berniat. Itu dia tak niat apa bulan Ramadan, macam tu. Puasa Ramadan. Apa ni? Puasa Ramadan apa dia? Puasa. Dan saya niat, sebutlah niat. Nawaitu shauma Ramadan. Kalau disebut nawaitu Ramadan, tak dia juga. Saja aku berniat Ramadan. Apa dia? Dalam bulan Ramadan nak buat apa? Nak jogging? Nak puasa? Sebutlah puasa. Saja aku puasa. Puasa apa? Ramadan. Dia orang tak sebut Ramadan saja, tak boleh. Jadi kita sebut situ sekurang nawaitu shauma Ramadan. Ni ustaz dok biasa kata radin, yang tu tambah sunat, yang sekurang tu, yang tu rukun, tu wajib sebut. Dia begitu, nawaitu shauma Ramadan. Sebab tu kita sebut tadi tu, perjelas sungguh-sungguh kan, bahawasanya
perkataan Ramadan tu nak kena bagi tepat, jangan Ramadan, Ramazan dan sebagainya lah kan. Baik, kemudian ada juga yang sebut kata bahawasanya kita tak boleh sebut Ramadan, kena sebut bulan Ramadan. Pasal ada satu hadis dia duk mengaji, ni apa, orang duk mengaji ni kadang-kadang dia nak buat macam mana kan, ustaz ramai, ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni kan. Katalah dia pernah dengar ada satu ustaz kata jangan duk sebut Ramadan, kena sebut bulan Ramadan kan. Pasal apa? Ramadan itu Nabi tak bagi sebut sebab dia adalah nama Allah. Ni hadis dia saya baca ni kan. La taqulu Ramadan, jangan sekali-kali kamu sebut perkataan Ramadan. Fa inna Ramadan ismun min asma'illah ta'ala, sesungguhnya Ramadan itu salah satu daripada nama-nama Allah. Walakin qulu, bahkan hendaklah kamu sebut syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Baik, hadis ini kebanyakan ulama mengatakan palsu. Dia ni nak kena ingat sikit kan. Imam Az-Zahabi dia sebut dalam Tartibul Mawdu'at oleh Imam Az-Zahabi, nombor hadis dia 570, dia kata apa? Palsu kan. Imam Syaukani pun dalam kitab Fawaid Majmu'ah nombor 251 dia kata apa? Palsu. Kemudian beberapa ulama yang lain, Ibnu Adi dalam kitab dia, Ibnul Jauzi dalam kitab dia, semuanya mengatakan bahawasanya tidak ada asal hadis ini, bahkan dia adalah palsu semata-mata. Kenapa? Kerana kita tak pernah dengar Ramadan adalah nama Allah. Yang kita do nasyid Asma' Husna tu, ada tak jumpa kalimah Ramadan? Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim Ramadan. Main duk celah kat situ. Tak ada ulama kata ni, duk reka pasal apa? Maka hadis itu dia katakan palsu. Walaupun begitu, ada segelintir ulama yang kata Ramadan, hadis ini yang kata Ramadan adalah nama Allah. Sebahagian ulama kata apa? Jangan kata palsu, bahkan dia adalah dhaif. Kenapa? Kerana kami siasat keadaan hadis itu, maka hadis itu taraf dia bukan palsu, bahkan dhaif. Yang kata dhaif itu Imam Sayuti sebut, dia kata hadis ini dhaif, bukannya palsu. Disebut dalam An-Nukat 'alal Mawdu'at. Kemudian disebut juga oleh Ibnu Adi dalam Kamil fi Du'afa jilid 8 muka surat 313, dia kata dhaif, bukannya palsu. Imam Nawawi dia sebut dalam kitab Azkar, Ibnu Hajar dia sebut dalam Fathul Bari. Jadi apapun kita boleh sebut Ramadan sahaja tanpa menyebut bulan Ramadan, berdasar kepada beberapa hadis yang banyak. Antaranya Nabi pernah sebut dalam riwayat Imam Bukhari, hadis sahih Imam Bukhari jilid 4 muka hadis 112, Imam Muslim jilid 2 758 nombor hadis. Nabi kata apa? Iza dakhala Ramadan, apabila Ramadan datang. Tengok, Nabi tak kata bulan Ramadan, Nabi kata Ramadan terus. Iza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah, bila datangnya Ramadan seluruh pintu syurga dibuka. Apa maksud pintu syurga dibuka? Allah Ta'ala mudah ampunkan kita, kita didengar dan diterima, dikabulkan. Doa Allah Ta'ala terima dan kabul. Jangan duk susah hatilah. Kenapa? Kerana Ramadan salah satu daripada anugerah ataupun kurnia Allah Ta'ala kepada kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi